Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Bashiruddin bin Muhammad Rusli. Siapa? Muhammad Arif Bashiruddin bin Muhammad Rusli. Seorang pendebat universiti, merangkap mahasiswa sekarang. Daripada Pasir Tumbuh, kawasan YB Ustaz Bayhaqi, saya bertanya soalan khusus kepada Al-Fadil Ustaz Fathul Bari. Saya mengagumi Al-Fadil Ustaz dan saya sentiasa mengikuti kuliah yang disampaikan oleh Ustaz. Saya ingin bertanya satu soalan kepada Ustaz dan mohon pencerahan dalam persoalan ini. Yang pertama, Ustaz sebagai seorang da'i di dalam UMNO, sebagai seorang ilmuwan UMNO, saya ingin tanya, sejauh manakah keberkesanan dakwah ataupun teguran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz dilaksanakan oleh UMNO? Dan saya ingin memohon timbang tara Ustaz di antara UMNO dengan PAS, yang mana lebih syar'i dan yang mana lebih sunnah dalam pakatan dalam melaksanakan hukum agama. Dan saya ingin meminta Ustaz Fathul Bari, jika anda merasakan bahawa UMNO tidak dapat melaksanakan segala carangan yang dijalankan oleh Ustaz, saya mencadangkan Ustaz berpindah kepada PAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Soalan kepada saya ini saya kira banyak. Terima kasih. Soalan yang pertama berkaitan dengan apa yang saya buat dalam UMNO dan sejauh mana kejayaan dakwah ataupun nasihat yang disampaikan. Cuma sebelum saya nak jelaskan benda perkara tersebut, mungkin boleh kita kongsikan satu athar daripada Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, cucu kesayangan antara cucu angkat kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau diminta untuk menegur Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu pada ketika itu di zaman pemerintahan Uthman, kata Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, atarawna inni la ukallimahu illa usmi'ukum. Apakah kamu sangka aku tidak menasihati dan menegur pemimpin ataupun Uthman melainkan aku perlu memaklumkan kepada kalian semua? Itu kenyataan Usamah ibn Zaid. Kemudian Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu ini sebagai satu contoh, tuan-tuan dan puan sekalian, sikap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dalam berhadapan dengan isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan. Saya kira Dr. Maza sewaktu beliau menjadi mufti Perlis dulu, ketika mana saya ingat saya mengajak di masjid Kangak kot Ustaz, pada ketika itu secara jelas dan lantang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdi alaniyah. Barang siapa nak nasihati pemerintah, jangan dia nasihat secara terbuka. Dan beliau juga membahaskan tentang keegoan pemerintah pemimpin itu sendiri, tapi itu mungkin qaul qadim, qaul yang lama. Sekarang beliau ada qaul jadid, qaul dan pendapat yang baru. Saya menghormati pendapat dan pandangan beliau. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi hal ini sebenarnya diperselisihi oleh ilmuwan-ilmuwan Islam sendiri. Saya mungkin berpendapat bersetuju dengan pendapat ahli ilmu, kaedah dalam menegur dan menasihati pemimpin adalah secara tertutup, bukan secara terbuka. Itu adalah asas. Itu adalah asas. Sebagaimana sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya nyatakan tadi, walaupun ada pertikaian ahli ilmu tentang hadis tersebut, pandangan ulama dahulu dan pandangan ulama kini, dan begitu juga atas sokongan hadis-hadis dan athar-athar sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang lain. Okey, itu saya berikan prinsip asas. Kemudian apabila bercakap tentang apa yang kami sampaikan, alhamdulillah sepanjang lebih kurang setahun lebih kita menyertai UMNO, yang mana pada ketika itu orang yang mula-mula menyuarakan idea, pendapat dan pandangan untuk menyertai UMNO ini, saya kira Dr. Mazhar sendiri pada ketika itu, walaupun beliau tidak turut serta dalam menyertai UMNO atas matlamat dakwah, atas matlamat untuk sampaikan Islam, itu sahaja. Jadi apa yang kami lakukan setelah kami menyertai, kami mengadakan beberapa program asas, seperti kita mengaturkan program usrah untuk masjid PWTC. Kemudian kita juga mengaturkan program-program usrah yang bersifat tempatan, ya, tolong bagi sokongan dan support, kerana ini kita lakukan perjuangan untuk Islam. Kita bukan mengadakan modul-modul usrah itu bertujuan untuk mengangkat pihak tertentu dan menjatuhkan pihak yang lain.
Sekarang ini kita cuba sedaya mampu. Contoh saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apabila kita bercakap tentang media, tadi Dr. Mazhar ada menyebut beberapa kali tentang media yang tidak memberi ruangan dan suara. Saya katakan di sini, apabila kita cuba menyampaikan sesuatu pendapat dan pandangan kita, kalau nak lihat secara penuh, tolong lihat saya di YouTube, kuliah saya, termasuk soalan yang diberikan oleh Tuan Syekh tadi sebentar tadi, lihat kuliah saya, ceramah saya, jawab isu saya di YouTube, kerana saya menjawab secara keseluruhan. Kadang-kala bila dinukilkan oleh akhbar-akhbar tertentu, saya berikan contoh, dua akhbar yang ada kecenderungan masing-masing, dua media yang ada kecenderungan masing-masing. Satu media pro pembangkang, satu media pro kerajaan. Apabila ditanyakan kepada saya tentang isu, minta maaf saya sebut, tentang isu seorang tokoh pemimpin parti tertentu yang mana dikaitkan dengan isu video seks, bila ditanyakan kepada saya tentang isu sumpah, saya katakan, saya berikan dua jawapan. Saya katakan, pertama sekali, hukum haram kita mengaibkan orang. Orang-orang media kena berhati-hati dalam isu dan hal yang seperti ini. Untuk membongkarkan keaiban orang di khalayak ramai merupakan satu perkara yang haram. Okey, kenyataan saya yang pertama ni dipetik oleh media pro pembangkang. Fathul Bari mengkritik media-media kerajaan. Okey. Kemudian kenyataan saya yang kedua, saya mengatakan bahawa cadangan saya kepada si fulan, saya menganjurkan dia bersumpah untuk membersihkan namanya. Kenyataan ini dipetik oleh media pro kerajaan. Jadi lihat, mereka masing-masing memetik perkara-perkara, perkataan-perkataan yang cenderung kepada pandangan dan ideologi mereka. Bukan nak memetik perkataan-perkataan yang bersifat menyeluruh, merangkumi semua sekali, baru adil. Kita bercakap tentang adil, kita bercakap tentang kerajaan yang adil, kita bercakap tentang suara, kebebasan bersuara. Maka saya katakan di sini, tuan-tuan dan puan sekalian, muhasabah, kelemahan masing-masing, kelemahan semua pihak dalam isu dan hal yang seperti ini. Bila kita bercakap tentang Islam, ketepikan soal kecenderungan kepada ideologi politik tertentu, ta'assub, fanatik dan sebagainya. Itu adalah jawapan saya bagi yang pertama. Soal masuk PAS, wallahu alam. Okey. Saya tahniahlah pada Dr. Fadli Muhammad kerana usaha-usaha kerajaan Kelantan, tapi insya-Allah mudah-mudahan bila buat studium tak runtuh macam Terengganu lah. Okey. Saya sedikit, saya nak takut salah faham. Saya respon sikit Al-Fadhil Ustaz Fathul Bari. Saya tahu, kita baca dan saya juga baca hadis itu, iaitu man arada an yansahadha sultanan fala yubdi alaniyatan. Siapa yang nak nasihat orang berkuasa, jangan terang-terang. Tapi isu ini ada dua perkara, dan ini selalu saya tegaskan. Satu, ada perkara yang membabitkan soal peribadi pemerintah. Pemerintah itu kalau katakanlah dia terlibat dengan minum arak ke, dia tak tutup aurat ke, itu soal peribadi dia. Perkara yang seperti itu tak patut diucapkan dalam ceramah, kerana itu boleh dicakap secara peribadi. Tetapi ada perkara yang membabitkan soal rakyat, yang soal rakyat seperti rasuah, kehilangan, penyelewengan, ini diucapkan mengikut sistem yang dipakai oleh pemerintah. Bahkan para sahabat pernah bangun dan mengkritik Saidina Umar terang-terangan hanya kerana soal sehelai baju yang lebih. Jadi kita kena beza dua dosa pemerintah. Dosa peribadi kita hendaklah tak payahlah duk cakap dalam ceramah. Tapi dosa yang membabitkan hal ehwal, misalnya saya bukan wakil PAS daripada Kelantan, tetapi saya rasa tidak patut rakyat Kelantan dinafikan hak royalty mereka umpamanya. Dan saya rasa oleh kerana ini, isu ini adalah isu umum, saya berhak untuk bercakap perkara ini di dalam media supaya rakyat tahu dan supaya timbul kesedaran, rakyat juga membantah. Tidak semestinya saya kena tunggu untuk pegang tangan Perdana Menteri dan bisik kepadanya. Jadi ini dua keadaan yang berbeza. Saya sebenarnya tak mau pergi masalah peribadi, tapi oleh kerana Ustaz Fathul Bari sebut pasal masalah masuk UMNO, dan saya sebenarnya saya tak menafikan hal itu, tetapi dengan janji kita masuk UMNO bukan kerana jadi benteng UMNO untuk lawan PAS, tetapi besoknya kita ialah untuk berdakwah, dan saya harap perkara itu diteruskanlah oleh Ustaz Fathul Bari, bukan jadi benteng kerajaan. Okey.
Saya ingin sebut satu perkara umum tadi tentang sama ada kerajaan pusat ataupun kerajaan Kelantan, mana-mana saja prinsip yang sama kita pakai. Dalam agama ini, antara benda yang sensitif orang Islam, dia tak dapat melihat sesuatu perkara yang tidak adil itu berlaku, melainkan perasaannya sangat tersentuh. Ini perkara umum. Tuan-tuan juga kena jaga-jaga bila kalaulah benar Pakatan Rakyat ke Putrajaya, perasaan kritis kepada, sikap kritis kepada kerajaan itu mesti diteruskan, mesti terus mengkritik kerajaan. Jangan nanti apabila seperti mana kita mengkritik kerajaan sekarang, kita mesti juga mengkritik kerajaan yang akan datang. Kalau tidak, hak tuan-tuan akan terbang. Sebab itu saya selalu teringat kepada hadis Nabi apabila Nabi sebut kepada sahabat-sahabat yang balik daripada Habsyah. Kan hijrah yang pertama itu ke Habasyah, bila mereka balik dan Nabi mengumpulkan sahabat-sahabat yang balik, Nabi kata, ala tuhaddithuni bi'ajib alladhi ra'aitum fil Habasyah bi'adil Habasyah, tidakkah kamu mau menceritakan perkara-perkara pelik yang kamu tengok di negeri Habasyah? Jadi sahabat ni, dia tak cerita tentang bangunan kat Habasyah, dia tak cerita tentang lawa orang kulit hitam, dia tak cerita. Dia cerita bahawasanya seorang orang muda, ni kan ada orang muda, ni perasaan orang muda. Dia kata, bainama nahnu julusun marrat bina ajuzun min a'ajiz rahabinihin. Ketika kami sedang duduk, tiba-tiba lalu satu orang perempuan tua. Ketika dia lalu itu, tiba-tiba datang satu orang budak muda, fawada'a yadahu ala katifaiha, dia letak tangan dia di atas bahu dia, dia tolak orang tua ini sehingga orang tua ini yang membawa air, tahmilu qullatan ala ra'siha, dia bawa air atas kepala dia, orang tua ni. Budak ni datang tolak dia dan rebah dan terduduk atas dua lututnya dan pecah bekas air itu. Bila pecah, orang tua ni bangun, dia cakap, dia kata, ya Ghudar, wahai orang yang khianat, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan manusia yang awal dan akhir, dan takallamat aidi wal arjul, kaki dan tangan bercakap, ketika itu kau akan tahu bagaimana kedudukan engkau di sisi Allah dan kedudukanku. Nabi SAW dengar cakap ini. Nabi kata, sadaqat, sadaqat, benar-benar. Dengar slogan Nabi. Nabi kata, wa kaifa yuqaddisu Allahu ummatan la yu'khadhu min dha'ifihim min syadidihim. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan satu umat, satu bangsa, satu negara, satu puak apabila mereka tidak menghalang orang yang kuat menindas orang yang lemah. Ini adalah slogan umum dalam agama, yang mana setiap orang yang bercakap tentang politik, tentang apa, prinsip Islam menghalang yang kuat menindas yang lemah. Maka sebab itu, maka apabila kita bercakap tentang kerangka pemikiran politik dalam negara ini, ulama, peranan mereka ialah menjaga agar tidak ada pihak yang menindas pihak yang lain. Inilah peranan para ulama. Saya lebuh raya tadi saya tanya, saya rasa ialah apa masalahnya? Nabi SAW ajar banyak benda untuk manusia. Kita kadang-kadang ajak orang berkawan dengan orang, dalam masa yang sama kita pukul dia, dia mungkin tidak boleh berbaik dengan kita. Saya minta kepada kerajaan pusat lah dalam kes ini, mungkin mereka boleh lihat tentang kebajikan. Kelantan ini majoritinya orang Islam, bagilah kepada mereka. Dan tapi saya tak tahulah berapa lama lagi pilihan raya akan berlaku. Kalau Dr. Fadli dah nak ke Putrajaya. Demikian juga orang Kelantan, pemerintah kerajaan Pakatan Rakyat, janganlah ada diskriminasi kerana orang itu UMNO. Ini sikap yang mesti kena adil dalam hal ini. Bila kita mencakap tentang ukhuwah, kita kena rentas parti. Dan tuan-tuan kena hormati saudara Muslim, saudara dalam UMNO, dan UMNO kena hormati orang-orang Muslim di dalam PAS. Dan inilah yang akan menjadikan negara kita berpadu, insyaAllah. Terima kasih.